Assalamualaikum, selamat pagi bersua kembali kita di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Hari baru, lembaran baru, edisi 29 November 2023 bertemankan saya Cedi dan juga rakan tugas Izu Yusof. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Tapi nak kata baru tak adalah baru mana pun sebab hari ini dah hari Rabu. Kita berbaki kurang daripada 2 hari sebelum kita menyambut weekend untuk kita berehat. Ujung bulan. Ujung bulan. Lepas tu kita nak masuk. Lah ni. Nak plan? Bahaya. Okey, apapun seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam di Apa Khabar Malaysia. Kita akan ada beberapa topik yang akan kita bincang kepada hari ini. Antara intipati boleh kita kongsikan. Gambaran awal adalah berkaitan dengan membangun OKU Madani dan juga berkaitan dengan memperkasa ekonomi negara. Betul, sepanjang setahun kita dalam kerajaan perpaduan kita akan melihat bagaimana ia boleh membantu kita merancangkan kembali ekonomi dan juga dari sudut pandangan majikan. Baik, sebelum kita bercakap panjang lah, kita akan ada beberapa portal yang boleh kita kongsikan. Berkaitan apa tu, Chat? Pen saya jatuh, minta maaf. Okey, di portal bernama.com antara yang menjadi perhatian suka saya kongsikan bersama, ini artikel daripada Profesor Madya Dr. Syazali Izzat Ghazali, di mana seperti kita tahu sekarang pemantauan ataupun pengawasan ibu bapa lah sebenarnya, tanggungjawab ibu bapa itu sendiri kadang-kadang dari segi pengawasan, penjagaan, perhatian agak mencabar zaman sekarang ini. Jadi ibu bapa disarankan untuk ubah cara didikan. Ini saranan daripada Profesor Madya Dr. Syazali Izzat Ghazali, di mana kita tahu sekarang ni macam-macam kes berlaku. Sebagai contoh yang baru-baru ini berlaku di mana seorang kanak-kanak berusia 2 tahun lemas di Melaka tanpa pengawasan ibu bapa. Mungkin kita terlepas pandang lah. Ini yang kita perlu ambil perhatian, di mana ubah kita punya cara didikan daripada autoritatif, daripada permisif kepada autoritatif. Autoritatif ini bermaksud ibu bapa perlu berusaha mewujudkan ruang komunikasi yang baik dengan anak-anak bagi memastikan keperluan mereka dipenuhi sekaligus melahirkan rasa selesa kepada anak-anak. Maknanya kena banyak masa lah bersama dengan anak-anak. Bukan terlalu permisif, tinggalkan, biarkan anak berdikari dan anak membuat keputusan sendiri. Tapi dia ada pro and cons lah. Tapi apa-apa pun menjadi ibu bapa agak mencabar, memang mencabar pun. Tapi yang paling penting kena bijak dalam mendidik anak-anak kita. Jangan terlampau memberi dan jangan terlampau membiarkan mereka untuk berdikari di awal usia. Ya, bersedia tak untuk menjadi ibu bapa, Izu? Susah nak jawab soalan tu. Saya pun masih lagi belajar. Sama-samalah kita belajar, beri pengawasan, perhatian lebih dan juga sentiasalah memantau anak-anak walau di mana jua anda berada. Okey. Baik, banyak lagi sebenarnya berita-berita penting anda boleh dapatkan di portal bernama.com, juga menerusi dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak lihat dulu ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Apa pun, saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan dari Naib Presiden Republik Indonesia Dr. Ma'ruf Amin di sebuah hotel terkemuka di Kuching, Sarawak semalam. Datuk Seri Anwar berkata antara yang dibincangkan adalah untuk mengukuhkan tekad dan muafakat antara dua negara serumpun serta pelbagai perkara yang menjadi kepentingan bersama, antaranya soal pelaburan, perdagangan dan tenaga kerja Indonesia. Dalam hantaran Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Indonesia juga senada bagi memastikan isu berbangkit melibatkan kedua-dua negara dapat diselesaikan sesegera mungkin. Datuk Seri Anwar berkata dalam pertemuan itu, Ma'ruf turut menyentuh isu Palestin di mana hospital Indonesia di Gaza terpaksa dikosongkan akibat diserang rejim Zionis Israel.
Beliau berkata bahawa kenyataan tegas bersama Presiden Joko Widodo terkait isu Palestin juga telah diutarakan di hadapan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden semasa menghadiri persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 di San Francisco baru-baru ini. Proton Holdings Berhad telah melancarkan model sedan compact S70 dan menyasarkan penjualan lebih 3,000 unit sebulan bagi tahun pertama. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Dr. Lee Chung Rong berkata, S70 Turbo 1.5 liter didatangkan dalam 4 varian iaitu Eksekutif, Premium, Flagship dan Flagship X. Harga bagi model eksekutif bermula daripada RM73,800, premium daripada RM79,800, flagship daripada RM89,800 dan flagship X daripada RM94,800. Setakat ini model S70 telah menerima kira-kira 1,200 tempahan yang akan diserahkan pada awal tahun depan dengan varian premium dan flagship paling menerima sambutan. Timbalan CEO Proton, Roslan Abdullah berkata, pada masa ini pengeluar kereta nasional itu mengeksport ke 15 negara antaranya Afrika Selatan, Pakistan, Kenya dan Brunei. Sebanyak 27,000 jawatan polis bantuan sudah diluluskan daripada 60,000 kekosongan perjawatan yang perlu diisi oleh agensi atau syarikat yang memohon setakat ini. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman, Datuk Seri Aidi Ismail berkata walaupun jumlah perjawatan yang diluluskan tidak mencapai 50%, pihak polis akan terus mengadakan pertemuan dengan agensi dan syarikat berkaitan bagi membincangkan isu perjawatan terbabit yang gagal dipenuhi. Pihak saya di Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti sentiasa mengadakan khidmat nasihat kepada agensi-agensi yang mana mereka belum dapat mengisi kekosongan itu adalah memberikan penjelasan ataupun memohon untuk distrukturkan semula agensi mereka supaya jumlah yang diluluskan tu dapat diselaraskan mengikut kepulauan masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan tahunan Persatuan Polis Bantuan Malaysia MAPA ke-34 di Kota Baharu, Kelantan semalam. Seorang pekerja warga Bangladesh disahkan maut dalam runtuhan sebuah gudang logistik yang sedang dalam pembinaan di Batu Maung, Pulau Pinang malam tadi. Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru, Azrul Khairi Abu Bakar, berkata pihaknya menerima panggilan pada 9.58 malam sebelum menggerakkan anggota dari Balai Bomba Penyelamat BBP Bayan Baru dibantu BBP Seri Balik Pulau dan BBP Jalan Perak ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, pihak bomba dimaklumkan terdapat 18 pekerja bertugas di tapak binaan tetapi 9 pekerja telah keluar dari tapak binaan untuk berehat manakala 9 lagi dipercayai tertimbus dalam runtuhan. Setakat ini, bomba telah berjaya mengeluarkan 3 mangsa yang cedera parah manakala 1 mangsa disahkan maut. Pihak bomba masih lagi berusaha untuk mengeluarkan 5 lagi mangsa yang dipercayai masih tertimbus dalam runtuhan. Azrul Khairi berkata 3 mangsa yang cedera parah telah dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk menerima rawatan. Baik, sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke segara Palestin, pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Macam Izu katakan di awal tadi, di hujung-hujung tahun ni mungkin ada di antara anda yang memang tengah kumpul cuti, claim cuti untuk habiskan cuti. Sesuailah sangat bila tiba musim cuti persekolahan hujung tahun 2012 nanti, mungkin anda merancang sesuatu untuk keluarga dan nak melakukan aktiviti, nak pergi bercuti tapi di suatu tempat yang memang
tak nak pack lah ataupun kesesakan lalu lintas dengan suasana yang hiruk pikuk, tak nak pergi jauh di pedalaman. Nak pergi healing-healing. Saya rasa Yes. ini antara lokasi yang boleh menjadi salah satu pilihan untuk anda pergi healing pada bulan 12 nanti, tapi pastikan bukan waktu hujan. Itu yang kena pastikan. Okey, kita ada seorang tetamu hari ini akan bercakap mengenai sila fahamkan yang merupakan butik resort pertama di pedalaman Sabah. So bersama dengan kita hari ini iaitu pengarah urusan Taman Badukan Riverside Resort Sdn Bhd, iaitu Encik Rafi Robert. Apa khabar Encik Rafi? Kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesedia meluangkan masa teruja untuk saya tahu sebenarnya difahamkan butik resort pertama ni di pedalaman Sabah dah dibina hampir 20 tahun. Mungkin sebelum kita pergi lebih jauh lagi nak mengetahui tentang Taman Badukan Riverside Resort ni, kita mulakan dengan mungkin sedikit perkongsian latar belakang ataupun skop maupun bidang utama syarikat Ya, ini. saya kongsikan dulu sejarah Taman Badukan Riverside Resort. Okey. Sebelum ini dia cuma dikenali sebagai pusat rekreasi Okey. dan pada awalnya adalah hanya untuk tempat istirahat keluarga. Jadi kita beralih kepada pusat rekreasi di mana kita selalu adakan tempat latihan belia-belia di kawasan pedalaman. Dan masuk awal ke tahun 2010 kita sudah beralih kepada produk pelancongan. Okey. Masa tu kita beri nama Taman Badukan Recreation Club. Jadi kita beralih kepada Taman Badukan Riverside Resort ni pada tahun 2018. Yang mana tempat itu telah menjadi pusat kunjungan orang ramai. Dan kenapa kita memilih untuk masuk kepada industri pelancongan? Kerana di daerah Keningau ini mempunyai satu potensi yang besar dalam industri pelancongan. Jadi kita menjadi pioneer di kawasan itu dan syukur alhamdulillah selepas 20 tahun kami beroperasi, komuniti kampung juga turut mendapat impact yang besar. Jadi mereka pun majukan kawasan-kawasan di tepi-tepi sungai untuk pusat rekreasi. Dia mungkin Encik Rafi boleh kongsikan dah sepanjang 20 tahun Encik Rafi kata tadi daripada pusat camp, lepas tu ditukar kepada pusat pelancongan, rekreasi dan sebagainya. So macam Encik Rafi kata tadi, penglibatan komuniti juga terlibat. Betul. So sekarang ni mungkin Encik Rafi boleh berikan kepada kita gambaran pembangunan di sekitar kawasan Taman Badukan tu. Okey. Sebelum tu, lokasi Taman Badukan Riverside Resort ni terletak di kawasan Pekan Bingkur, yang mana salah satu pekan yang terdapat di daerah Keningau. Dan apa yang saya lihat sekarang ni, penduduk kampung turut melibatkan diri dalam industri pelancongan, yang mana dapat merangsang ekonomi mereka lah. Jadi sekarang ni kalau dahulu hanya Taman Badukan Resort tu sahaja, tapi di sekitarnya sudah hampir 8 produk yang boleh dikunjungi, seperti yang kita katakan tadi tempat healing. Kerana di Bingkur ini saya boleh katakan produk ekoturism tu masih kelas 1. Masih belum tercemar dan keindahan sungai dan bukit itu boleh memberikan kepuasan kepada pengunjung yang hadir lah. Okey, mungkin tadi Encik Rafi ada katakan untuk Riverside, untuk Taman Badukan Riverside Resort ni dibangunkan pada tahun 2018 lagi. Mungkin boleh bagi sedikit gambaran bagaimana situasinya sekarang, ciri-ciri dan juga pembangunan sekelilingnya bagaimana? Okey. Taman Badukan Riverside Resort itu sendiri berkonsepkan butik resort, yang mana kita membuat satu konsep orang bilang English style. Okey. Kenapa kami memilih konsep itu? Sebab saya percaya ramai penduduk kampung di kawasan pedalaman tidak berpeluang untuk bercuti di luar negara. Jadi kami menyediakan satu konsep resort supaya orang tempatan itu sendiri boleh bercuti pada musim cuti sekolah ataupun pada musim-musim perayaan. Jadi di kawasan yang dibangunkan di persekitaran itu juga mengambil tema-tema. Ada tema tersendirilah. Jadi ada yang di tepi sungai, ada yang di bukit. Jadi
banyaklah produk-produk yang telah dibangunkan di sekitar. Okey, sikit Cik Rafi. Cik Rafi kata tadi 8 produk ekoturism telah dibangunkan dengan ada tema-temanya tersendiri. Mungkin boleh kongsi sikit pada kita. Kita nak tahu juga apa 8 produk yang ditawarkan. Okey, salah satunya kawasan berhampiran dengan resort tu adalah Gua Batu Salak. Okey. Gua Batu Salak, dan kita ada Gua Laing, dan kita ada Gua Batu Mini Tinduk. Yang minat dengan hiking ni semualah. So kita ada Bukit Canang, dan kita ada Martini Glamping Park. Lepas tu kita ada Cinnamon Park, kita ada Keningau Riverside. Riverside Park. So semua ni boleh dikunjungi pada hujung minggu ataupun cuti-cuti sekolah. Okey, nak tahu juga antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga jika kita datang berkunjung ke Taman Bandukan Riverside Resort ni. Taman Bandukan Riverside Resort, kita menawarkan satu destinasi pelancongan ataupun percutian yang mana kami menyediakan aktiviti hiking, berbasikal, paddleboard, kita boleh memancing, dan pada waktu malam kita menyediakan package untuk BBQ, and then lokasi kami juga menyediakan untuk kepada pasangan yang mencari tempat-tempat untuk menjalankan majlis pertunangan, perkahwinan berkonsepkan garden wedding lah. Jadi secara natural. Jadi ini adalah antara yang pilihan yang sangat tinggi pelanggan kami untuk adakan di resort kami. Dalam video tadi kita dapat tengok gambaran pengunjung-pengunjung yang datang bermain dengan suanya. Sedikit, apa jaminan daripada syarikat Taman Bandukan Riverside Resort ni boleh berikan kepada pelanggan yang datang? So apa jaminan pengalaman yang mereka of course akan lalui? Okey. Macam yang saya katakan tadi, kami menyediakan kami punya target market adalah untuk penduduk tempatan. Jadi suasana ataupun perkhidmatan yang kami berikan itu, saya percaya untuk di Sabah kami satu-satunya yang menyediakan perkhidmatan yang paddleboard seperti itu, dan menyediakan taman permainan, dan aktiviti itu boleh diadakan dalam tempoh setengah hari atau satu hari. So tidak perlu pergi mana-mana, dia boleh spend time satu hari bersama keluarga lah, dengan anak-anak di resort kami. Ya, kena datang berkunjung dulu kan, rasai pengalaman kat situ, baru kita tahu, baru boleh bagi review. Betul. Okey, bagaimana sambutan setakat ini daripada awal mulanya beroperasi sampailah sekarang ini? Kita tahu 2019 kita melalui COVID, pandemik. Jadi sambutannya bagaimana setakat ini daripada pengunjung? Sebenarnya resort ini melakukan transformasi sebelum kita punya PKP. Tetapi kita tidak dapat teruskan kerana kita mendapat kita melakukan arahan untuk PKP. So pihak syarikat macam ada sedikit kecewalah kerana kita tidak dapat teruskan promosi. Namun semasa tempoh PKP itu ada hikmah dia. Kami berpeluang untuk mencantikkan landscape di kawasan resort, dan sebaik sahaja pasca pandemik kita tu kita buka kepada pengunjung, sambutan itu sangat memberangsangkan sehingga kami tidak cukup tenaga kerja untuk menyediakan untuk mengawal ataupun menjalankan operasi. Jadi semenjak itu pihak syarikat ataupun pihak resort bercadang untuk menambah fasiliti seperti taman permainan yang kita dengan mendalam kos sebanyak 100,000 lebih, dan kita target untuk modal itu dikembalikan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Tetapi apa yang mengejutkan pihak syarikat adalah modal tu kami dapat kutip semula dalam tempoh 8 bulan sahaja. 8 bulan sahaja, dan sejak itu kita menambah lagi apa yang kita lihat dalam video tadi itu, ada paddleboard Swan. Jadi itulah antara produk-produk yang kami tambah, kerana kami percaya apabila pertambahan aktiviti ataupun produk di resort kami akan memberi peluang dengan kehadiran lebih ramai pengunjung. Okey, dikatakan butik resort pedalaman. Saya nak tahu juga, mungkin Encik Rafi boleh bagikan gambaran sejauh mana dalamnya daripada pusat utama ataupun bandar utama nak masuk ke dalam ni. Okey, sebenarnya daerah Keningau ni terletak di kawasan pedalaman atas Sabah. Walaupun pedalaman, dia hanya mengambil masa 1 jam 30 minit daripada airport. Airport KK. Jadi
tidaklah begitu sukar untuk datang ke Keningau, boleh drive dan melalui sepanjang perjalanan itu akan menikmati suasana keindahan Banjaran Crocker. Jadi 1,5 jam tu tidaklah jauh dan saya sangat mengalu-alukan untuk seluruh rakyat Malaysia untuk bercuti di Keningau, Sabah. Selalunya Sabah terkenal dengan hasil lautnya, tapi ini feedback live saya boleh berikan. 1,5 jam tu sebenarnya tak terasa, Cik Rafi, sebab kita akan tengok keindahan gunung-gunungnya. Sebab saya tak pergi ke Sabah lagi, tapi pergi ke Sarawak. Tapi kita tahu di negeri Borneo ni ada keindahan-keindahan yang boleh kita terokai. Jadi sedikit daripada Cik Rafi, harapanlah untuk perkembangan dan juga pembangunan untuk Taman Bandukan Riverside Resort. Okey. Harapan saya tahun ini sebenarnya sudah masuk ke sambut 21 tahun. Dan tahun depan kita akan merayakan 22 tahun ulang tahun resort. Jadi sebagai seorang pengusaha resort, saya mengharapkan resort saya ini mendapat tempat di hati rakyat Malaysia dan kita dapat membantu mempromosikan produk-produk pelancongan. Dan Taman Bandukan Riverside Resort ini berhasrat untuk menjadi salah satu produk yang boleh menarik pelancong daripada luar negara untuk berkunjung ke Malaysia. Jadi selaku pengurus Taman Bandukan Resort, saya juga berharap agar komuniti kampung turut mengambil peluang dalam memajukan industri pelancongan tempatan. Kerana saya percaya industri pelancongan ini dapat memberi satu pulangan pendapatan yang sangat lumayan kepada penduduk kampung. Ya, kita harapkanlah satu hari nanti kan tim Apa Khabar Malaysia akan sampai InsyaAllah. sana mungkin boleh bercuti sambil bekerja ataupun bersiaran langsung dari Taman Bandukan Riverside Resort. Okey, mungkin kepada anda yang merancang untuk bercuti ataupun melakukan ataupun melaksanakan majlis perkahwinan dan sebagainya, Izu nak InsyaAllah, tapi jauh sangat Sabah. Nanti kita tengok macam mana kita ejar dengan Cik Rafi. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Rafi atas perkongsian yang saya rasa cukup menarik untuk kita dah jadikan ini sebagai salah satu destinasi untuk kita bercuti. Tak kisahlah sama ada tahun 2023 atau tahun 2024 ataupun bila-bila, tetapi sudah ada list salah satu pelancongan yang boleh kita pergi. Dah tahu dah. Nak majlis kat sana pun boleh. InsyaAllah. Baiklah, kita sekali lagi nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih atas kesertaan anda bersama dengan Apa Khabar Malaysia. Tadi seperti mana kita tahu, kita masih lagi dalam mood meraikan setahun pimpinan Kerajaan Perpaduan di bawah Kerajaan Madani, dan banyak intipati yang telah kita bincangkan, antaranya berkaitan dengan ekonomi, lepas tu berkaitan dengan banyak-banyak benda. Tapi hari ini kita ada beberapa kupasan boleh kita kongsikan berkaitan dengan memperkasakan ekonomi negara di bawah pimpinan Kerajaan Madani ini selama setahun ataupun 12 bulan. Jadi sebenarnya banyak yang boleh kita cuba pergi lebih lanjut, tetapi kita dengan kekangan masa yang ada, kita cuba pergi seberapa banyak boleh untuk kita bincangkan mengenai perkasa ekonomi negara. Kita ada seorang tetamu, siapa dia, Syed? Silakan. Tentunya bercakap mengenai setahun bersama Kerajaan Madani, perkasa ekonomi negara, kita nak ambil sudut pandang daripada Persatuan Majikan Malaysia. Tentunya hari ini kita berkesempatan sekali lagi kita bersua, Datuk. Kita bersama dengan Datuk Syamsuddin Bardan. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Sihat, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput saya kembali ke rancangan ini. Baik, Datuk. Kita nak sentuh dari sudut yang positif. Mungkin setahun bersama Kerajaan Madani, bagaimana Datuk sendiri melihat apa yang kerajaan bantu, khususnya kepada organisasi, sektor dan juga bidang di Malaysia ini, dan majikan khususnya yang terlibat dalam memperkasakan ekonomi negara? Saya melihat Kerajaan Madani ini adalah satu kerajaan yang dapat menyetabilkan keadaan politik di Malaysia, dan itu amat penting kerana tanpa kestabilan politik amat sukar untuk kita terus membina perniagaan kita. Dan saya lihat perkara utama yang telah dilakukan oleh Kerajaan Madani adalah
untuk menangani isu kekurangan pekerja yang kita ada bila kita telah membuka semula ekonomi kita. Banyak syarikat-syarikat mengatakan bahawa mereka banyak rugi terutamanya di sektor-sektor peladangan dan juga pembinaan, pembuatan kerana tidak cukup pekerja. Dan kerajaan telah mengambil langkah yang amat positif dengan membuat peraturan itu lebih mesra pelabur, di mana kalau kita memohon sebagai seorang majikan ketulusan untuk memberikan keputusan sama ada ya atau tidak itu dalam masa 3 hari. Okey. Dan juga untuk kalau kita mahukan mengambil pekerja-pekerja dagang, ya, pegawai dagang, dia kata 7 hari. Itu sudah mencukupi untuk mereka menentukan sama ada permohonan yang dibuat oleh majikan itu adalah boleh dilayan atau tidak. Dan ini penting kerana kalau pelabur tidak ada pekerja yang boleh diambil, susah untuk mereka sebenarnya memenuhi permintaan para pelanggan mereka. Tapi Datuk, kalau kita melihat kepada apa yang dibentangkan pada Ogos, kalau tak silap saya, ada disebut berkaitan dengan ada berkaitan dengan statistik gaji negara kita untuk suku ketiga tahun 2023. Pandangan Datuk, dia ada berkait rapat juga dengan dasar gaji progresif, tapi yang tu dasar tu kita menyentuh sekejap lagi. Pandangan Datuk, sejauh mana on the ground sendiri melihat majikan dan juga pekerja ini taraf gajinya selaras dengan apa yang dihendaki oleh kerajaan? Sebenarnya kalau kita lihat tentang apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan adalah untuk meningkatkan share gaji itu kepada KDNK, ya. Dan itu amat penting kerana pada masa ini share itu adalah kira-kira 32.7%. Sebenarnya sebelum PKP dulu dia telah mencapai 35%, tetapi oleh kerana kekangan semasa PKP ia menurun kepada 32% dan kerajaan menyasarkan supaya share gaji ini kepada KDNK ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 35%, ya, dalam masa terdekat, dalam 2025 dan sebagainya, dan menuju kepada 40%, dan sehinggalah untuk masa 10 tahun ini dia akan kata kita naikkan kepada 45%. Dan peningkatan share gaji kepada KDNK ini penting kerana kalau kita tingkatkan bermakna pekerja-pekerja akan menikmati gaji yang lebih tinggi. Dan kalau kita tengok tentang gaji median, gaji penengah, ya, kalau kita kata Mac 2022 gaji penengah itu adalah 2,400, tetapi telah meningkat kepada 2,600 dalam masa Mac 2023. Dan ini adalah penting kerana dengan adanya peningkatan sedemikian sudah pasti pekerja akan dapat menikmati gaji yang lebih tinggi lagi. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini, pandangan Datuk sendiri mengenai rancangan kerajaan untuk merealisasikan sasaran peningkatan gaji ini? Of course, apa yang dinyatakan oleh pihak kerajaan adalah cuba untuk membuat satu polisi baru mengenai gaji progresif, ya. Dan ini penting kerana kita ingin melihat bagaimana sebenarnya gaji progresif ini dapat meningkatkan gaji di sektor-sektor tertentu yang dikira sebagai rendah pada masa ini, ya. Jadi kita berharap agar nanti ada kertas putih yang akan dibentangkan oleh Menteri Ekonomi kepada kabinet dan juga kepada parlimen, dan ini dapat dinyatakan bahawa pada akhirnya gaji progresif ini akan dapat membantu kedua-dua pihak, bukan sahaja pekerja untuk meningkatkan gaji, tetapi juga untuk majikan meningkatkan produktiviti mereka. Ya, jadi apa yang kita harapkan nanti adalah bila ada satu rancangan perintis untuk gaji progresif ini, kerajaan akan membantu dengan memberikan subsidi kepada kenaikan gaji. Sebagai contohlah, katakan kenaikan gaji biasa di sektor swasta adalah kira-kira 5% hingga 6%. Tetapi apa yang dirancangkan kita diberitahu adalah
akan meningkatkan gaji tahunan itu kepada lebih pada 10%. Ya. Dan kita mengharapkan agar pihak kerajaan nanti akan memberikan subsidi kepada syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam progresif model ini, dan subsidi berkenaan kita harapkan sehingga 75% pada tahun pertama sekurang-kurangnya. Dan dengan itu, of course, kita juga mahukan pihak kerajaan membantu syarikat untuk melatih semula pekerja supaya mereka lebih mahir. Dan dengan itu juga syarikat kita harap akan juga dibantu untuk memperkenalkan sistem digitalisasi dan juga mechanization, automation dan sebagainya, supaya bila kita gabungkan di antara kemahiran yang lebih tinggi oleh pekerja dan juga new teknologi yang dilaksanakan oleh majikan-majikan, terutamanya PMKS, micro enterprises dengan SME ini akan dapat sebenarnya digabungkan dan dengan itu meningkatkan produktiviti. Jadi bila gaji itu meningkat dan syarikat boleh mendapat produktiviti lebih tinggi, syarikat tidak akan begitu risau tentang kos yang timbul, kerana kos berkenaan akan dapat imbangi dengan peningkatan produktiviti berkenaan. Untuk meningkatkan produktiviti, Datuk, salah satu usahanya adalah memberikan motivasi kepada pekerja, dan kerajaan ada beri bantuan untuk majikan, di mana kalau syarikat dan juga majikan melaksanakan dasar progresif seperti mana yang dikehendaki oleh kerajaan, akan diberikan insentif kepada majikan. Persoalannya, sejauh mana kalau kita lihat dasar gaji progresif dan juga insentif kepada majikan ni mampu meningkatkan produktiviti dan juga meningkatkan motivasi pekerja untuk menyumbangkan lebih lagi kepada ekonomi syarikat dan juga negara? Ya, sebenarnya itulah macam saya katakan tadi. Pertamanya, ia akan dapat dilakukan melalui latihan semula, dan juga melalui adaptasi mechanization dan juga pemodenan cara kita membuat kerja dan proses dan juga peraturan yang ada dalam syarikat itu, supaya pada akhirnya sebenarnya inilah satu formula yang saya rasa amat menarik, kerana ianya tidak hanya menguntungkan sebelah pihak, menguntungkan kedua-dua pihak, dan juga pada akhirnya menguntungkan negara. Kerana dalam rangka kerja yang telah dinyatakan dalam kerangka ekonomi madani, kerajaan berharap supaya kita meningkatkan competitiveness kita kepada peringkat 12 teratas di dunia. Dan ini penting kerana pada masa ini kita berada agak jauh juga, dan bila kita menjadi lebih kompetitif sebegitu, nanti kita akan dapat menarik lebih ramai pelabur yang besar, yang membawa teknologi-teknologi baru, dan ini akan memberikan pekerjaan kepada para graduan kita terutamanya, dan pekerjaan itu adalah sesuatu pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang mereka ada. Kita tahu pada masa ini memang agak mencabar untuk majikan memberikan pekerjaan sesuai kepada graduan, kerana ada sedikit mismatch di situ. Ya. Jadi ini sebenarnya akan dapat sebenarnya membawa negara kepada negara yang lebih maju. Dan juga kita tahu bahawa kerajaan juga berhasrat untuk membuatkan ekonomi Malaysia itu lebih besar. Lebih besar bermakna kita sekarang ini berada agak jauh juga, dan kerajaan mengatakan bahawa kita mahu berada dalam ranking 30 ekonomi terbesar di dunia. Dan itu penting, kerana bila ekonomi kita besar, jadi hasrat untuk kita menerajui ekonomi di Asia akan dapat dijalankan, ya. Dan juga supaya kalau kita menerajui Asia nanti, ekonomi kita akan lebih melonjak di peringkat dunia. Mereka mengembalikan taring Harimau Malaya tu. Betul. Dan itu penting, kerana pada masa ini kita tidak begitu dapat menarik pelabur datang ke Malaysia, tetapi alhamdulillah dengan adanya inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini, nanti akan lebih banyak syarikat-syarikat besar datang ke Malaysia dan melabur di sini. Okey, menyentuh juga tentang tadi dasar gaji progresif. Kerajaan juga ada mengeluarkan insentif kepada majikan sebelum ini, kan, dan saya nak minta komen daripada Datuk juga dalam semua sektor maupun bidang yang menjayakan insentif kerajaan madani ini, manfaat kepada kerajaan, manfaat kepada majikan sendiri dan juga pekerja. Ya. Jadi kita tahu kerajaan telah memperuntukkan perdana
kira-kira 100 juta terutamanya untuk menggalakkan syarikat-syarikat kecil, sederhana dan syarikat mikro untuk memperkenalkan digitalization, ya. Dan ini telah disalurkan melalui bank-bank tertentu, dan ini sudah pasti akan dapat menggalakkan syarikat-syarikat mikro dan kecil terutamanya supaya mereka dapat bersama-sama menuju kepada arah produktiviti yang lebih tinggi. Jadi kalau syarikat besar tu biasanya mereka mempunyai dana mereka sendiri, tak ada masalah. Tetapi yang kecil ini harus dibantu. Dan saya percaya salah satu hasrat kerajaan adalah untuk menjadikan PMKS ni salah satu daripada bentuk model ekonomi yang baik di Asia, ya. Dan juga saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani mengenai merakyatkan ekonomi negara, ya. Jadi kalau ekonomi itu meningkat tetapi ianya hanya terpakai kepada golongan-golongan tertentu, itu saya rasa kurang tepat, ya. Jadi bila kita merakyatkan ekonomi ini, jadi hasrat kerajaan adalah untuk memastikan bahawa setiap rakyat itu menikmati peningkatan ekonomi. Jadi cara yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah dengan memperkasakan gerakan koperasi. Itu amat penting kerana kalau kita lihat di negara-negara maju pun, di negara barat sebagai contoh, koperasi-koperasi mereka amat berjaya. Mereka ada supermarket yang besar, mereka ada transportation company yang besar dan sebagainya, ataupun tourism sektor yang besar melalui koperasi. Jadi bila ia dilakukan melalui koperasi ini, jadi rakyat, golongan rakyat yang biasa akan dapat menyertai dan menganggotai koperasi berkenaan dan mendapat bulangan yang sewajarnya. Ya, jadi ini penting kerana saya rasa ekonomi itu tidak harus monopoli oleh syarikat-syarikat besar sahaja. Baik, apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Syamsuddin Badan atas perkongsian. Sebenarnya banyak lagi Datuk kita nak bercakap, tetapi kadang masa yang ada, tapi apa yang boleh kita kongsikan, simpulkan sedikit satu perumpamaan berkaitan dengan kek, di mana lapisan kek itu tidak hanya boleh dikongsi di lapisan atas saja, tetapi dikongsi oleh semua lapisan, atas, bawah, kiri, kanan, dan kita kongsikan kepada semua lapisan agar bukan sahaja memberi manfaat kepada kita rakyat makan sama-sama. kita makan sama-sama, tetapi juga memberi manfaat kepada ekonomi negara. Terima kasih banyak Datuk. Alhamdulillah. Dan kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali dengan topik yang lebih menarik selepas ini. Kembali selepas ini. Ya, masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Hari ini topik cukup padat, pengisian kita dengan Perkasa Ekonomi Madani, dengan bercakap tentang percutian. Betul. Kali ini kita beralih kepada satu topik yang cukup menarik. Saya percaya setiap orang berhak untuk menerima layanan maupun perhatian sewajarnya. Betul. Khususnya juga kepada orang kurang upaya. Jadi ada satu sambutan yang akan dijalankan setiap tahun. Kali ini sambutan pada 3 Disember, iaitu sambutan Hari Orang Kurang Upaya tahun 2023. Kita nak tahu apa pengisian dan juga aktiviti yang akan bergerak ataupun dijalankan. Hari ini kita berkesempatan bersama dengan tetamu Datin Dr. Rosbiza Abdul Aziz selaku Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya JKM. Assalamualaikum Datin. Salam. Manis suaranya. Okey Datin, tadi kita dah sembang-sembang juga, tetapi kita nak tahu juga untuk statistik mereka ataupun golongan OKU yang mendaftar di negara kita sekarang ini dah berapa ramai? Kita nak tahu juga. Okey, kalau ikut kami punya sistem maklumat orang kurang upaya atau SMOKU, kita ada dari 31 Oktober 2023 tu kita ada 681,074 orang. Dan dia adalah 1.8% daripada kita punya penduduk lah kan. Cuma dia agak rendah lah sebab
kalau ikutkan WHO dia adalah 15%. Okey, so maknanya jauh lagi daripada sasaran yang kita Ya, nak. betul. Okey. Kita nak tahu juga, dan mungkin kita boleh recap balik dan bagi pengenalan kepada mereka yang tak tahu siapa golongan orang kurang upaya ni sebenarnya. Orang kurang upaya ni dia adalah mereka yang jalan jangka masa panjangnya dia ada macam keupayaan dia daripada segi fizikal, dari segi intelektual dia, ada dia punya penglihatan dan sebagainya lah yang membuatkan ada kekangan dalam nak untuk kehidupan sehari-hari tu lah kan tak sama macam kita yang dikatakan yang berkeupayaan ni. Dan kebanyakannya bila kita kata, sebab saya pun nak jelaskan lah macam Atta orang Kupaya 2008 menjelaskan yang OKU tu adalah orang kurang upaya, sebab ramai yang selalu cakap orang kelainan upaya kan. Jadi kita kena betulkan balik lah kita kena ikut balik akta orang kurang upaya 2008. Tapi Datin, sikit ada setengah yang kita tengok masyarakat kita di luarnya nampak normal fizikalnya, tetapi ada dalam kalangan mereka ni merupakan pemegang kad orang kurang upaya ni. Jadi kalau mereka yang sebegitu, kategori OKU ni jatuh bawah kategori mana? Dia mungkin AKU mental. Okey. Sebab dia tapi masalahnya untuk dapatkan kad kita tu kita kena ada pakar punya endorse lah. Kalau pakar mengesahkan dia memang ada AKU mental, dan dia baru boleh apply. Okey, faham. Baik, bersempena dengan sambutan Hari Orang Kurang Upaya tahun 2023 yang dikatakan akan disambut, akan diraikan pada 3 Disember ini, mungkin kita nak tahu juga antara pengisian ataupun aktiviti yang telah pun disusun atur. Okey, untuk sambutan OKU pada tahun ni dibuat di Sarawak. Ya. Okey, di Sarawak. Kuching, Sarawak. Kuching, okey. Baik, tuan rumah Sarawak pula lah kali ni. Baik. Dia akan bermula pada hari dia punya ni 3 hari bulan Disember. Dan 3 hari bulan Disember tu memang penuh lah dia punya aktiviti. Maksudnya pada pagi dia akan ada fun walk, maksudnya dekat Padang Merdeka. Fun walk tu dia akan ada outdoor activity. Sebab tu kita pun ada tema untuk program yang untuk outdoor dan indoor ni kita panggil segulai sejalan OKU, iaitu seiring dan sejalan. Maknanya temanya sama dengan Hari Malaysia hari itulah. Ya. Okey. Lepas tu dia dekat untuk pagi tu di Padang Merdeka kita akan ada outdoor. Dia ada fun walk, dia ada games dan sebagainya. And then pada dalam di hotel waterfront Kuching pula kita akan ada indoor. Indoor tu kita ada indoor game, kita ada pameran jualan daripada kita punya pusat pemulihan dalam komuniti dan sebagainya lah. And then yang paling akhirnya sekali kita kat Hotel Majestic resort tu kita akan ada perasmiannya. Pada malam. Siapa yang akan dijangka merasmikan majlis? YB Menteri sendiri lah, Kementerian Pembangunan Warga. Jadi berapa hari sebenarnya akan berlangsung sambutan? Sebenarnya dia akan ada 2 hari, 2 dan 3. Tapi 2 tu lebih kepada dalam kita punya aktiviti bersama pegawai-pegawai kami dan majlis kebangsaan OKU lah. Yang kita akan ada pada petang 2 hari bulan tu, tapi untuk yang sepenuhnya adalah 3 hari bulan Disember tu. Baik. Okey. Silakan Syed. Dikatakan ada majlis penganugerahan akan berlangsung. Mungkin Datin boleh ceritakan sedikit. Okey, sebab kita nak mengiktiraf OKU yang OKU majikan dan persatuan yang banyak bantu. Kita akan ada anugerah khas untuk OKU. Yang ini dia akan dapat wang tunai sebanyak RM5,000, trofi dan sijil. Lepas tu kita akan ada anugerah khas ibu bapa misali OKU yang menjaga anak-anak OKU. Yang ini pun dia akan dapat RM5,000, trofi dan sijil. Kemudian kita ada OKU anugerah untuk persatuan pertubuhan sukarela kebajikan OKU yang cemerlang lah. Yang ini dia akan dapat RM2,000 dengan trofi dan sijil. Lepas tu kita ada 5 majikan yang mengambil pekerja-pekerja OKU. Yang ada inisiatif yang banyak OKU, dia akan dapat trofi dan sijil sajalah. Kemudian kita ada anugerah khas job coach. Yang ini job coach ni mereka yang membantu pekerja-pekerja OKU yang nak menjadi sustain. Yang ini dia dapat RM2,000 dengan trofi dan sijil. Kita ada lagi anugerah
pusat jagaan OKU swasta. Yang ini pun dia dapat RM2,000 dan sijil, dan kita ada anugerah khas OKU Madani. Yang ini pekerja yang pekerja OKU yang sustain dalam pekerjaannya. And then lagi satu lagi kita ada anugerah saya lupa satu lagi ni. Anugerah apa tu? Majikan. Okey, tak apa. Nanti kita go through. Okey, tak apa. Nanti kita go through. Tapi dah ingat boleh. Nanti kita kongsikan. Sebab dia ada 7 anugerah lah. Okey, ada 7. Tapi kan nanti kita nak tahu juga masa hari kejadian 2 dan juga 3 Disember nanti, berapa persatuan OKU yang kita menjangkakan akan sama-sama meraihkan hari sambutan OKU sedunia? Okey, persatuan OKU yang ada tu memang kita panggil semua jadi kawasan belah Sarawak. Kita memang panggil lah. Yang berkelanjutan Kuching dan sebagainya, kita akan panggil. Tapi untuk yang dari Semenanjung tu, mereka yang kita jemput, boleh dikatakan semua dia punya ketua, presiden-presiden persatuan tersebut. Tapi kita tak dapat lagi jumlah sebenar lah yang daripada Semenanjung ni. Tapi ramai lah. Ramai. Cadangannya memang kalau untuk hari yang kejadian untuk yang 3 hari bulan outdoor tu 3 hari bulan tu dekat 1,500 orang. Ramai. Mana persatuan OKU seluruh Malaysia juga dijemput. Okey, baik. Mengangkat ataupun mengambil tema sambutan Hari OKU pada tahun ini, membangun OKU Madani. Pada pandangan Datin sendiri, bagaimana masyarakat perlu sama-sama bertindak dalam usaha membina kesejahteraan orang kurang upaya ni? Sebenarnya kalau pada saya lah, kita kena ada semua punya kolaborasi. Maksudnya dari segi kita mula pada keluarga dulu. Keluarga perlu mendaftar anak mereka. Okay, and then bila dah daftar anak tu dalam masyarakat pun, masyarakat tak boleh memandang serong kepada mereka. Maksudnya mereka kena terima. Okay, dan mereka kena cuba adapt stigma tu kena buang jauh-jauh. Kena adapt lah apa yang mereka kebayaan OKU itu sendiri. Maksudnya kalau kita tahu dari macam dah pergi ke sekolah, dah pergi belajar, anak-anak kita pun kita kena ajar supaya menyantuni mereka. And then barulah pergi kepada pekerjaan, bagilah peluang pekerjaan dekat mereka. Jadi untuk nak jadikan mereka selesa dengan pekerjaan tu, syarikat-syarikat, agensi-agensi perlu ada accessibility yang sesuai dengan mereka. Jadi banyak benda yang kita kata kita kena cope satu-satu. Lepas tu, dan untuk tu semua orang kena membantu. Sebab tu dalam kami punya organisasi sendiri pun kita ada kursus disability equity training tu, yang macam kita nak macam mana cara you nak bolehkan menjadikan kita selesa dengan kita. Macam mana kita nak menyantuni mereka dan apa keperluan mereka yang kita perlu sediakan. Kemudian barulah kita ada job coach yang kita kata kita nak bagi motivasi padanan kerjaya dan sebagainya. Maksudnya kita tak bolehlah bagi sebarang-sebarang je kat mereka kan. Kesian kat mereka lah, mereka tak boleh buat yang tak boleh buat. Masyarakat kata tadi, dalam kita nak membantu golongan OKU ni, asasnya adalah mereka perlu mendaftar diri mereka dan juga mendapatkan kad OKU ni. Pandangan Datin sendirilah sepanjang bekerja dengan JKM ni, apa sebenarnya cabaran utama menyebabkan golongan-golongan ini tak nak mendaftarkan diri? Kalau pada pandangan ni memang yang kita nampak selalu, ibu bapa sebenarnya tak nak mengakui anak tu OKU. Tak nak, mungkin malu kalau orang tahu anak tu OKU dan sebagainya. Sebab persepsi masyarakat jugalah, bila ada orang anak OKU, masyarakat pun pandang serong kan, macam tu. Jadi sebab tu yang menjadikan mereka rasa susah nak mendaftar tu. Okay, lepas tu macam kami memang turun buat advokasi dan sebagainya seluruh Malaysia. Kita nak kalau boleh yang berdaftar, sebab dia ada keistimewaan yang kita dapat nak bantu kan. Jadi kalau tak berdaftar tu macam susah sikit nak dapat benda-benda tu semua. And then dari segi masyarakat, banyak benda lah macam waktu kalau boleh kita kena ada kesedaran. Maksudnya kalau you tahu kat dalam tu ada keluarga yang ada anak OKU, paling baik masyarakat jiran-jiran tu bantu untuk bagi tahu dengan mak ni suruh berdaftar, ataupun ketua kan dalam tu kita ada ketua-ketua masyarakat. Ketua masyarakat pun bantu untuk mengajak atau minta kami turun ke, tak ada masalah yang tu kan. Jadi at least kita boleh bantu untuk pendaftaran. Okey, mungkin satu lagi sedikit daripada Datin, kita tahu peluang pekerjaan untuk golongan orang kurang upaya ni kan. Bagaimana Datin sendiri melihat sekarang ini di Malaysia? Adakah semakin terbuka ataupun masih lagi ada skeptikal untuk pengambilan pekerja-pekerja khususnya kepada mereka yang kurang upaya ini? Kalau nak ikutkan
kerajaan dah buat dasar 1%. 1%. Okey, lepas tu dah macam Pekeso, sama dengan Pekeso pun dah ada My Future Job yang banyak buat Padanan Kerjaya dan sebagainya. Saya rasa sebenarnya peluang terbuka, tapi ada juga kita kata kita cuma kekangan tu dari segi accessibility lah. Maksudnya accessibility, lepas tu padanan kerjaya tu tak sama kan, macam kita kerja tu dia tidak di luar keupayaan orang kurang upaya tersebut. Jadi kalau boleh kita kena selaraskan yang tu. And then ibu bapa juga lah, macam ada setengah ibu bapa dia tak nak anak dia kerja jauh daripada pandangan mata dia. Tu pun masalah juga. Tak nak berdikari. Bukan tak nak berdikari, dia tak nak jauh sebab dia risau anak dia akan apa-apa. Kita ni manja je. Sebab tu dia kena macam semua kena open minded. Sebab tu semua kena bantu antara satu sama lain, baru kita boleh capai dah apa yang sebenarnya OKU tu boleh bekerja. Cuma nanti attitude tu kita kena sikit lah. Sebab tu kita perlukan yang job coach tu untuk membantu dia untuk sustain dalam kerja tersebut. Baik, apapun kita harapkan dengan sambutan Hari Orang Kurang Upaya tahun 2023 ini berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Terima kasih banyak Datin, kita kesuntukan masa sebenarnya pagi ini. Tapi sebenarnya banyak manfaat yang boleh kita kongsikan kepada anda, dan kita harapkan kelompongan-kelompongan yang diluahkan ini dapat diisi dengan beberapa penambahbaikan di masa akan datang. Jadi saya rasa itu saja boleh kita kongsikan untuk hari ini. Apa Khabar Malaysia edisi 28 November 2023 selesai untuk hari 29, betul, tak move on lagi. Okey, saya dah selesai hari ini. Saya Yusof. Ya, saya Cik Dik undurkan diri. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.